Ya, jadi soalan yang pertama pagi ni YB, soalan dia macam ni. Apa tindakan yang boleh kita buat kalau bekas suami bawa lari anak? Tu dia. Okey, terima kasih Angah dan Cik Rahim yang berada di studio. Sama YB. Harapnya dah habis Syawal ini, kita pun masih lagi teruskan dengan meraihkan silaturahim kita, dan moga-moga tarbiyah Ramadan juga masih ada bersama dengan kita, insya-Allah. Baik. InsyaAllah. Saya teruskan dengan soalan ini, apa yang perlu dilakukan apabila bekas suami bawa lari anak. Macam sebelum-sebelum ini, dalam siri-siri yang lepas, saya sudah terangkan bahawa dalam kita panggil dalam tingkat hak jagaan ini, bapa ni sebenarnya nombor 3. Ya, nombor 1 adalah ibu kandung, yang kedua adalah nenek kandung, yang ketiga barulah bapa. Jadi nak sampai ke bapa ni jenuh sebenarnya, panjang perjalanannya. Baik. Jadi hak jagaan seorang kanak-kanak ini masih lagi di bawah ibu lah, ya. Kecuali apabila sampai satu peringkat umur dan dia boleh memilih, barulah dia boleh memilih sama ada ibu atau bapa. Baik, apabila bekas suami bawa lari anak, pertama kita kena tengok sama ada sudah ada perintah berkaitan dengan hak jagaan kekal ataupun belum. Ya, ini sangat penting, hak jagaan kekal ini, kerana hak jagaan kekal ini akan membolehkan ibu menguruskan anak ini sepenuhnya. Segala kebajikan berkaitan pendidikan, agama, kesihatan, persekolahan, dan juga barangkali apa-apa saja isu kebajikan berkaitan anak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya belum ada hak jagaan kekal, mesti ada hak jagaan sementara. Ya, jadi mana-mana pasangan yang bercerai, saya sarankan untuk pastikan ada hak jagaan sementara ataupun hak jagaan kekal terus, ya, mesti buat segera. Kalau ada perintah senang sikit, sebab perempuan boleh buat, kita panggil sebagai perintah penguatkuasaan perintah untuk bawa balik anak itu atau ambil balik anak itu daripada bekas suami. So kalau tak ada perintah, susah sikit lah. Jadi puan kena lalui satu proses yang panjang untuk buat perintah dahulu, kemudian baru boleh buat penguatkuasaan. Saya sangat suka sekiranya dan berpesan dalam isu anak-anak ini, mestilah ada komunikasi yang baik antara ibu bapa walaupun bercerai, dan pastikan kebajikan anak ini diutamakan. Jangan bawa lari macam ni, dia tak akan selesaikan masalah. Saya dah bercerai dengan isteri dah hampir 10 tahun lah. Tapi dia ada masih lagi ada masalah tentang hak penjagaan. Masih dapat diselesaikan lagi sebab bekas isteri dia tak nak bagi anak tu dan tak nak bagi kerjasama untuk naik mahkamah. Sekali bila datang court je macam alasan dia bagilah. Tapi anak selalu menangis dan mengadu, cakap kena pukul dengan bekas isteri dan merayu nak duduk dengan saya. Allah. So dia terbalik pula, anak-anak pula suka kalau bapak dia jaga. Tapi pasal dia lah nak selesai masalah, isteri pun asyik buat penangguhan je naik mahkamah kan. So macam mana tindakan si suami ni? Dalam kes ini saya ingat pertama sekali seperti yang saya sebut, mesti buat ada perintah hak jagaan kepada siapa. Kalau dalam kes ini misalnya hak jagaan sudah diberikan kepada isteri misalnya, lakukan sekiranya anak ini sudah mencapai satu tahap umur yang boleh memilih, bapa ini boleh membuat perintah ubah perintah hak jagaan. Ya, ini satu prosiding yang jarang orang tahu, ya, sebab sebenarnya hak jagaan anak ini kita boleh buat ubah perintah apabila satu anak lelaki umur 9 tahun, anak perempuan umur 11 tahun, anak-anak sudah boleh memilih. Tetapi sebelum itu, kalau kita rasakan bahawa kebajikan anak ini tidak terjaga ataupun terabai dalam satu jagaan pihak yang lain, kita boleh buat ubah perintah. Kalau dia anak selalu nangis, kena pukul, ini satu lagi tindakan yang mesti dibuat adalah aduan penderaan kepada JKM. Kalau kita dapati ada tanda-tanda bahawa ada unsur-unsur penganiayaan dan pengabaian, ya. Sebab hak jagaan ini boleh diubah sekiranya terdapat bukti bahawa anak ini terabai ataupun didera dalam jagaan satu pihak yang lain. Jadi saya juga anjurkan kepada pihak-pihak untuk membawa kanak-kanak ini, anak-anak ini berjumpa dengan kaunselor ataupun psikiatrik. Ini bukan soal sakit jiwa ataupun rasa anak kita tak mungkin berhadapan dengan isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental, tapi ini kanak-kanak. Ya, ini memang mereka perlukan sokongan dan dukungan daripada kaunseling dan juga psikiatrik untuk memastikan bahawa mereka juga berhak untuk mendapat kita panggil sebagai kesihatan dan environment, kesihatan mental yang baik dalam keadaan urusan pasca perceraian ibu bapa ini tidak dapat diselesaikan oleh ibu bapa itu sendiri. Saya perlukan handphone baru tapi suami tak bagi. Suami cakap kalau beli juga dia akan ceraikan saya, na'udzubillah. Tapi saya tetap beli, jadi adakah kami telah bercerai sebenarnya? Astaghfirullahalazim. Macam mana YB?
Terima kasih. Pasal handphone aja YB. Ini bukanlah satu perkara yang mengejutkan sebenarnya pasal handphone ni, sebab biasa juga saya dapat kes ceritanya buka stokin je ataupun picit ubat Alamak. salah aja, jadi boleh jadi cerai. Kita picit ubat gigi tengah, dia picit ubat gigi ujung ataupun atas sekali pun boleh jadi isu cerai. Jadi sebab itulah dalam perkahwinan ni dia berkaitan dengan nilai yang kita pegang, dan juga kita berkahwin dengan orang yang punya nilai yang berbeza barangkali dengan kita. Jadi isu handphone ini bagi saya bukanlah isu yang luar biasa sangat, tetapi sebenarnya adalah menunjukkan ketidakmatangan kita lah dalam mengurus rumah tangga. Ya, kalau isu-isu begini pun kita boleh terus juruskan kepada perceraian. Baik, tetapi apa yang boleh kita lakukan apabila ini berlaku, dan barangkali kalau ia adalah berbentuk taklid, satu aku janji yang suami buat dan seorang isteri langgar, ya. Jadi kalau untuk memastikan sama ada pelanggaran itu menjatuhkan talak atau tidak, yang pertama isteri kena pergi mahkamah syariah untuk membuat pengesahan lafaz cerai. Katakanlah taklid itu memang ada wujud dan isteri langgar, sengaja langgar lah sebab nak beli handphone kan. Jadi sengaja langgar. Jadi sengaja langgar ini kalau maknanya dibawa kepada mahkamah untuk pengesahan, suami mengaku ada lafaz, isteri mengaku langgar, dan suami kata dengan pelanggaran tersebut jatuh talak, jadi memang jatuh. Sebab itu perlu kepada pengesahan. Ya, betul. Dan kena sahkan juga berapakah bilangan talak yang telah pun suami niatkan ketika itu. So bilangan talak ini sangat penting. Ya. Jadi seorang suami mempunyai 3 bilangan talak dalam perkahwinan dia. So memang kena jelaskanlah apabila dibuat lafaz taklid tersebut berapa bilangan ketika itu yang diniatkan, 1, 2 ataupun 3 sekaligus. Ini akan memberikan kesan kepada perkahwinan, kesan kepada of course kepada isteri lah, ya, dan juga kepada perhubungan selepas itu, kerana benda yang digaduhkan hanyalah handphone, ya. Jadi kena dengan segeralah kalau betul lafaz taklid itu betul-betul berlaku dan juga dilanggar, maka kita namakan kes itu sebagai pengesahan lafaz cerai taklid dan mesti disahkan oleh mahkamah. Itu saja, terima kasih.